Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada para pelajar. Okay, kita bertemu lagi dalam kelas sains. Jadi untuk hari ini oleh kerana kita gabung dua kelas, kelas Avicenna dengan kelas Jabir. Jadi cikgu ambil keputusan untuk kita move kepada bab yang kelima lah, kita selaraskan. Nanti bila kita masuk balik ke sekolah, cikgu akan ulang balik bab yang kita dah belajar sebelum ni lah. Okay. So bab yang kelima tajuk dia adalah jirim. Okay. Pernah dengar tak perkataan jirim? Okay. Kalau tak pernah dengar, nanti kita akan belajar lah. Okay. So jirim, dalam subtopik ni kita akan belajar jirim dalam alam. Kemudian 3 keadaan jirim. Apa yang ada dalam alam, jirim yang ada dalam alam. Kemudian apa keadaan jirim tu? Ada 3 keadaan. Okey. Okey, so kita masuk yang pertama, jirim di dalam alam. Okey, dalam topik ini kita akan belajar maksud jirim, apakah yang dikatakan dengan jirim. Kemudian sifat-sifat jirim, ketumpatan, keterlarutan. So maksud jirim, sifat-sifat jirim, ketumpatan dan keterlarutan. Okey. Okey, so kita masuk yang pertama, apakah maksud jirim lah. Okey. Okey. Jirim ni bila kita sebut jirim, dia ada 2 benda, 2 keadaan, 2 syarat. Kalau dia ada dua-dua syarat ini, maksud dia adalah jirim. Tapi kalau dia tak ada dua-dua syarat ni ataupun dia ada salah satu saja, maka dia bukan jirim. Okay. So, ciri yang pertama, dia mempunyai jisim. Bahan tu, dia ada jisim. Apa maksud ada jisim? Dia boleh ditimbang. Ada berat dia. Okay. Kalau dia benda tu boleh ditimbang, ada berat, maka dia adalah jirim. Yang kedua, dia memenuhi ruang ataupun kita kata mempunyai isi padu. Contoh, telefon. Okay, telefon. So telefon ni kita boleh timbang tak? Kita boleh timbang. Jadi dan dia ada tak isi padu? Dia ada isi padu. Jadi telefon adalah jirim. Okey, buku. Okay, buku. Buku ada, kita boleh timbang dia. Dia ada berat dia, dia ada jisim. Maka dia adalah jirim. Dan buku ini boleh memenuhi ruang. Maksud dia ada isi padu. So bila dia ada jisim dan dia ada isi padu, maka buku adalah jirim. Okay. Pen. Okay. Pen, kita boleh timbang tak pen ni? Boleh. Dia ada jisim tak? Dia ada jisim. Dia boleh tak kalau kita susun dalam satu kotak, kita boleh penuhkan kotak itu dengan pen ni? Boleh. Jadi dia boleh memenuhi ruang. Jadi dia ada jisim yang pertama, dia ada isi padu yang kedua. Maka dia ada dua-dua syarat itu, maka pen adalah jirim. Okay. Cuba tengok sekeliling kita. Okay, meja. Meja ni kita boleh timbang tak? Boleh timbang. Dan dia ada isi padu tak? Dia ada isi padu. Maka meja juga adalah jirim. Simple saja. Mesti ada jisim, mesti ada isi padu. Okey. Contoh. Okey. Benda hidup. Manusia. Kita lah. Okay, kita boleh timbang tak? Kita boleh ditimbang. Ada jisim tak kita ni? Ada berat tak? Ada. Kemudian ada isi padu tak? Ada isi padu. Jadi manusia adalah jirim. Begitu juga dengan haiwan, begitu juga dengan tumbuhan. Ada jisim dan ada isi padu. Maka semua ini dikatakan jirim. Okay. Benda bukan hidup pula, contoh seperti batu. Okey, batu. Okay, batu kita boleh timbang tak? Kita boleh timbang. Dan dia ada isi padu?
ada isi padu. Maka batu adalah jirim. Air, kita boleh timbang tak ayak? Boleh. Kita isi dalam bekas, kita timbang ayak tu. Okay. Dan dia ada isi padu berapa liter, berapa liter. Isi padu air adalah jirim. Okay. Persoalan yang ni, udara. Udara kita boleh timbang tak? Okay. Cikgu masukkan di sini, maksudnya udara ni adalah jirim. So jirim kita boleh timbang. Udara boleh timbang tak? Boleh. So macam mana nak timbang udara? Okey, cikgu bagi contoh. Kita ada satu lidi. Okey, kita buat macam ni. Lidi ya. Lidi ke kayu ke lidi lah. Kan? Kemudian kita gantung 2 biji belon. Belon A dan belon B. Belon. Kemudian belon A kita timbang, nampak dia sama berat. Sama timbangan dia lah. Okey, kemudian belon A ni kita cucuk dengan jarum. Okay, bila kita cucuk dengan jarum, apa yang akan terjadi? Dia akan jadi macam ni. So belon A ni dia kempis lah. Nampak? Dia akan berat sebelah. Jadi ini menunjukkan bahawa udara juga mempunyai jisim. Maka dia boleh ditimbang. Dan udara memenuhi ruang. Jadi semua itu termasuklah pasir, buku, pen, meja, kerusi. Semua itu adalah jirim. Maksudnya kita boleh timbang, ada jisim. Kita boleh ukur isi padu dia. Jadi jirim lah. Okay. Terusnya kita tengok. Okay. Tadi kita tengok benda-benda ni lah. Buku, pen apa semua kan. Okay. Sekarang ni bagaimana pula dengan bunyi. Bunyi suara cikgu ni. So suara cikgu ni, bunyi yang kamu dengar tu, boleh tak kita timbang? Okay. Yang kedua, cahaya. Cahaya matahari, cahaya lampu, boleh tak kita timbang? Okay. Ada jisim tak cahaya ni? Okay. Haba, panas. Panas komputer kamu, panas handphone kamu, adakah boleh ditimbang berat dia? Okay. Bayang-bayang, boleh timbang tak bayang-bayang? Maka bunyi, cahaya, haba, bayang-bayang tidak boleh ditimbang. Maksud dia tidak ada jisim. Maka bila dia tidak ada jisim, dia tidak boleh ditimbang. Maka kesemua ini bukan jirim. Faham lah? So kena bezakan mana satu jirim, mana satu bukan jirim. Nak beza macam mana? Tengok sama ada boleh ditimbang ataupun boleh memenuhi ruang. Cukup dua benda ni, maka dia diklasifikasikan sebagai jirim. Kalau tak cukup dua syarat itu, bukan jirim. Contohnya, haba. Tak boleh nak timbang haba. Berat dia tak boleh timbang. Kemudian cahaya, kita tak boleh timbang cahaya. Laju kita boleh timbang, kita boleh ukur. Tapi berat cahaya tak boleh ditimbang. Bayang-bayang kita, macam mana kita nak timbang bayang-bayang kita? Tak boleh. Maka bayang-bayang bukan jirim. So bezalah jirim dengan bukan jirim. Okay. Bila kita dapat bezakan jirim dengan bukan jirim, maka kita tengok pula sifat-sifat jirim. Nak kenal jirim ni, dia ada sifat-sifat dia lah. Okay. Dia ada sifat fizikal, dia ada sifat kimia. Okay. Sifat fizik ni, maksudnya sifat fizik ni sifat yang ada pada kita nampak dia, kita boleh ukur dia. Contohnya warna. Boleh tengok dengan mata kita warna dia macam mana. Okay, takat lebur macam mana. Bila dia melebur suhu bila dia mendidih, takat didih. Kemudian bagaimana ketumpatan dia, bagaimana keterlarutan dia, boleh larut ke tak boleh larut ke.
dan kekonveksian haba. Maksudnya dia boleh mengalirkan haba ataupun dia tidak boleh mengalirkan haba. Itu sifat fizik. So ditentukan dengan pemerhatian melalui organ deria atau mengukur. Maksudnya kita tengok dia dengan mata kita, dengan panca indera kita ataupun kita ukur melalui eksperimen. Okay, itu sifat fizik lah. Kemudian kita ada satu lagi sifat kimia melalui tindak balas kimia. Contoh pembakaran atau pengaratan. Okay, so kita masuk yang pertama, sifat jirim. Okay, sifat fizik dia. Okay, so sifat fizik ini ringkasan tadi lah. Contohnya kita tengok takat lebur ais 0°C. Gula bila kita campur dalam air, dia larut. Kan? Itu sifat fizik dia lah. Kemudian bila besi, kita panaskan besi tu, kita pegang di ujung belah ni, haba boleh mengalir. Maksudnya besi adalah konduktor haba. Itu sifat fizik. Sifat kimia contohnya pengaratan. Pengaratan tu. Okay, besi mudah karat apabila terdedah kepada air dan oksigen. Okay, petrol dia mudah terbakar apabila terdedah kepada haba dan oksigen. Okay. Sifat yang kedua iaitu ketumpatan. Ketumpatan kita dah belajar di bab yang pertama lah. Apa maksud ketumpatan? Kuantiti jirim yang terkandung dalam satu unit bahan. Okay. Jadi macam mana kita ada banyak bahan tadi, banyak jirim. So macam mana kita nak bandingkan mana yang tumpat, mana yang kurang tumpat. Maka cara dia kita masukkan dalam air. Okay, contoh macam ni lah. Okay, kita ada bahan seperti zinc dan juga gabus. Dua benda ni. So macam mana kita nak tahu mana yang lebih tumpat, mana yang kurang tumpat, kita masukkan dalam air. Bila kita masukkan dalam air, kita nampak susunan dia. Zinc akan tenggelam, gabus akan timbul. Jadi zinc, kenapa zinc tenggelam? Zinc tenggelam kerana zinc lebih tumpat daripada dan gabus. Kenapa gabus timbul? Gabus kurang tumpat daripada air. Kurang tumpat akan timbul, yang lebih tumpat akan tenggelam. Okay, jadi ayat dia, okay, gabus kurang tumpat daripada air dan zinc. Bila kurang tumpat, dia terapung. Zinc pula, dia tenggelam. Kenapa tenggelam? Sebab zinc lebih tumpat daripada gabus dan air. Okay. Takat lebur dan takat didih. Terus sikit lah. Okay. Sifat jirim. Dia ada takat lebur, dia ada takat didih. So kita kena fahamlah apa maksud takat lebur dan takat didih. Okay. So takat lebur ialah suhu ketika pepejal. Okay, suhu ketika pepejal bertukar menjadi cair. Okay. Contohnya daripada pepejal ais.
Bila kita tak lama-lama, dia akan cair. Dia tukar daripada pepejal menjadi cecair. Suhu dia bertukar itu dinamakan takat lebur. Okey. Daripada ayak pula, kita panaskan. Bila kita panaskan, ayak itu akan mendidih. Ayak itu akan menjadi gas. Cecair menjadi gas. So, bila dia akan bertukar tu, suhu ketika dia bertukar itu dinamakan takat didih. Maksudnya kalau sebelum tak suhu tu, dia tak didih lagi. Bila dah sampai suhu sekian-sekian, maka dia akan mendidih. Itu dipanggil takat didih. So bahan yang berbeza mempunyai takat lebur ataupun takat didih yang berbeza. Okey. Okey, contoh macam ni lah. Okey, air. Okay. Air, takat lebur dia 0 darjah Celsius. Maksud dia nak cair, suhu dia 0 darjah Celsius. Kalau sebelum 0 darjah Celsius, maksud dia -1, -2, dia masih lagi dalam bentuk pejal, ais. Tapi bila sampai kosong, dia dah cair dah. Tu maksudnya lah. Okey, takat didih dia 100 darjah Celsius. Maksud dia kalau kita panaskan air pada masa suhu sekarang ni contohnya 30, suhu bilik lah 27 ke. Kita panaskan. Bila kita panaskan air tu dia makin panas. Suhu dia makin tinggi, naik daripada 27, naik daripada 30, kemudian naik lagi 40, 50, 60. Tapi masa tu air masih lagi air lah. Bila dah sampai suhu dia 100 darjah Celsius, dia bertukar daripada air menjadi gas. Suhu tu 100 darjah Celsius itu dikenali sebagai takat didih. Itu kena faham apa maksud takat didih. Takat didih ni suhu dia nak bertukar daripada keadaan cecair menjadi gas. Okay. Alkohol pula. Dia negatif 1.17. Maksud dia bila negatif 1.17 dia bertukar menjadi cecair. Okey. Beza dengan air tadi. Air ni bila kosong dia tu. Hak ni negatif 1.17 dia dah bertukar dah. Air pula dia mendidih 100 darjah Celsius. Tetapi alkohol bila sampai 78 darjah Celsius sudah mendidih dah. Dia cepat mendidih berbanding dengan air. So hal yang berbeza, ciri dia berbeza. Tu sifat jirim. Okey. Keterlarutan. Okey. Keterlarutan maksudnya boleh tak boleh dia berlarut. Tu dia punya maksud yang ringkas lah. Kebolehan sesuatu bahan untuk melarut dalam satu pelarut untuk membentuk larutan. Maksudnya dia boleh larut, tak boleh larut. Okay. So dalam ketelarutan ni ada 3 istilah lah. Dipanggil zat telarut, dia panggil pelarut, dia panggil larutan. Okay. Pelarut ni contohnya ayak ni. Ayak ialah pelarut. Gula zat telarut. Bila gula masuk dalam ayak, kita kacau, dia larut kan? So larutan apabila larut itu dipanggil larutan. So ayak campur gula jadi ayak gula. Ayak gula adalah satu larutan. Okey. Okey, itu saja kot. Okey. Jadi boleh faham kan? Okey, jadi ulang balik apa yang kita dah belajar. Jadi kita belajar jirim. Okey. Kena kenal pasti mana satu jirim, mana satu bukan jirim. Nak tahu jirim tak jirim ni, tengok dia punya syarat dia. Nak jadi jirim, dia mesti ada jisim dan dia mesti memenuhi ruang. Okey, itu yang pertama lah. So kita kenal pasti mana jirim, mana bukan jirim. Contoh bukan jirim, haba tadi kita tak boleh timbang. Bayang-bayang kita tak boleh timbang. Cahaya kita tak boleh timbang. Itu bukan jirim. Selain daripada itu, kebanyakan dia adalah jirim. Okey, kita ambil yang jirim pula. Jirim ni dia ada banyak benda lah, banyak bahan yang ada dalam jirim ni. So macam mana kita nak bezakan? Tengok sifat dia. Dia ada sifat fizik, dia ada sifat kimia.
Sifat fizik ni kita boleh dapat daripada pemerhatian kita ataupun kita ukur dia. Contohnya kita punya titik, takat lembut, kan? Larut tak larut. Semua itu ialah sifat fizik. So setiap benda ni dia berbeza lah. Yang kedua ialah sifat kimia. Contohnya pengaratan dan juga pembakaran. Itu sahaja dalam ini. Okey, saya berharap kamu baca boleh nota ni. Jadi sekian saja untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.